Aku ada tengok dia punya TBS behind the scene macam mana. BTS lah, TBS tu tak BTS behind the scene, sorry. BTS kau nak naik bas sikit. Hai guys, Assalamualaikum. Bersama dengan aku Rudy hari ini. Kita dalam program terbaru di Oh Media. Bersama dengan rakan-rakan aku yang lain. Aku ada Rain. Okey, aku ada Syafiq. Dan aku juga ada Ben. Hai guys, Ben lah. Ben pula. Ingatkan Ben Amir tadi kan. Untuk hari ni kita ada satu program special ataupun satu program terbaru lah dekat Oh Media yang kita panggil sebagai Memang Sembang, bukan Sembang Sembrono. Okay? Tapi untuk hari ini which is aku pun dah bagi tahu kat diorang untuk kita tonton satu movie ni, K-movie yang telah pun dikeluarkan, diterbitkan pada 2016 yang bertajuk Pandora. So, korang dah tengok belum Pandora? Dah tengok lah. So, selain isu-isu ni juga, kita akan kaitkan juga lah dengan isu-isu yang berlaku dekat Malaysia ni juga. Sebab nanti kita akan kupas lebih banyak. Korang stay tune, kita akan mulakan sesi sembang-sembang kita lah. Jom! Tapi kau nak kongsikan sikit pasal Pandora ni. Apa kisah Pandora ni sebenarnya? Cerita Pandora ni yang aku faham lah, based on storyline yang aku dah tengok, dia mengisahkan seorang lelaki yang bekerja dekat power plant nuklear lah, yang bernama Kang Jae Hyuk, yang dibintangi oleh Kim Nam Gil. Permulaan cerita ni dia menunjukkan situasi di mana Kang Jae Hyuk dia nak bawa mak dia keluar daripada tahun tu tak kesampaian, sehinggalah satu kejadian berlaku di mana gempa bumi berlaku berhampiran dengan kawasan power plant tu, telah menyebabkan satu insiden di mana berlaku kebocoran coolant reaktor nuklear tu lah. So banyak scene-scene yang menyayat hati, lebih kurang macam tu lah. Aku tak tahu nak describe macam mana. Lebih kurang Kau macam nangis tu. lah tengok cerita ni? Sehinggalah dia terpaksa mengorbankan diri dia demi kesejahteraan rakyat Korea tu sendiri. Okay, so untuk pengetahuan korang, movie ni bergenre action, drama dan thriller lah. So memang akan ada banyak, dia bukanlah banyak aksi-aksi yang berlawan-lawan, tak ada. Dia lebih kepada aksi-aksi menyelamat, surviving, dan mungkin ada aksi-aksi yang macam kalau korang tengok pun macam sedih lah banyak. Aku nak tanyalah pendapat korang juga kan mengenai storyline cerita ni. Bagi saya storyline cerita ni, dia plot twist dia tak macam cerita Korea biasa. Maksudnya kalau cerita Korea biasa, biasanya plot twist dia memang nampak gila. Tapi untuk yang ni, dia tak adalah storyline yang betul-betul ada plot twist. Tapi apa yang saya boleh cakap, storyline dia, pacing dia cepat. Sebab ada certain cerita Korea, depan tu slow, belakang-belakang dia baru macam bagi kan, macam tu lah. Tapi untuk cerita ni baru berapa minit and then dia dah bagi. So storyline dia agak pacing dia agak cepat, and storyline dia memang best lah. Kira laju sangat lah untuk kau. Dia punya ni, pace dia laju sangat lah. Bukan laju sangat, dia laju yang kita tak mula bosan lah bila nak start. Dia tak macam tu. Itulah overall cerita dia pada aku. Storyline dia macam Afiq cakap tadi, laju. Pace dia agak laju lah. Sebab dia bagi. Sebab takkan dia nak, kalau cerita ni dalam bentuk K-drama, aku rasa dia lagi sampai lah. Tapi disebabkan ni movie 1 jam lebih macam tu, so dia kena bagi secara laju lah fasa tu. Tapi dia bukanlah fasa yang kau tak boleh hadang. Kau boleh hadam je. Cumanya emosi tu terlalu banyak. Kau bayangkan kalau aku jadi watak utama sebagai Kang Jae Hyuk tadi, aku pergi satu tempat, lepas tu aku tengok kawan aku mati, lepas tu aku nak tolong yang ni, lepas tu sisa lain pula mati, yang sini meletup. Kau tak rasa ni ke? Dia gila lah. Tu kau belum fikir pula mak kau dekat rumah tu, dengan anak buah kau, dengan adik ipar kau lagi, nak selamatkan lari dia orang tu. Tapi itulah memikirkan Dia semua tempat ada drama. Semua tempat ada drama. So macam bagi aku, dia bagi satu perasaan yang macam pumping lah. Macam kalau aku kat tempat kau, aku rasa aku dah nak ni je lah, nangis di bujur katil. Movie ni sebenarnya diadaptasi lah kan daripada kes yang pernah berlaku pada bila tu, Rin? 2011, Mac 2011. Dekat Fukushima. Fakta di sebalik movie. Dia ada macam kisah hitam lah dekat sana. So dia ambil kisah daripada tragedi tu.
dijadikan satu movie tapi dia tak ambil overall lah, dia ambil just pasal power plant and then dia twist sikit macam mana orang handle keadaan tempat macam tu. Yang seterusnya kita nak bercakap pasal karakter lah. Sebab mostly cerita tu takkan terbawa dengan karakter yang bagus lah. So kau rasa dia punya karakter, pembawaan karakter dalam ni cukup mantap ataupun tidak? Mungkin kalau tanya saya, untuk pelakon utama dia tak berapa mantap lah bagi saya secara peribadi. Kau Untuk assume pelakon Korean dia looking lah, Korean good looking lah kan sebenarnya. macam mana? Macam Song Joong Ki ke, nak muka-muka berdebu tu tak masuk lah dia tempat nuklear tu. Tak, bukan. Dia mungkin sebab kata Rudy tadi, dia punya filem ni dia hanya berdurasi dia 2 jam lebih. Jadi dan dia orang untuk cover terlalu banyak perkara tu, jadi nampak macam pembawaan karakter tu sedikit longgar lah. Sedikit longgar macam pro je. Tapi overall untuk dia menyumbang kepada jalan cerita tu okey je lah. Syafiq? Untuk karakter utama, apa yang Ben cakap tu ada yang betul, ada betul. Cuma aku suka macam mana karakter, pembinaan karakter tu dibuat. Kalau kita tengok mula-mula first scene sekali masa masuk movie tu, dia memulai dengan zaman kanak-kanak. Pengenalan kepada power plant tu macam mana. Lepas tu sehinggalah dia dah besar. Lepas tu macam mana dia bertukar daripada seorang yang jenis tak peduli pun pada pasal power plant tu, tapi end up dia kena buat juga demi menyelamatkan selain daripada keluarga dia, orang lain lah. Menurut saya pula lakonan yang dibawakan oleh Kim Nam Gil tu, watak utama dia macam diorang cakap tadi, sebab dia kena bawa terlalu banyak emosi. Macam dia kena bawa dia punya rasa marah sebab bapa dia meninggal dekat tempat nuclear plant tu, and then dalam pada yang sama dia kena pula nak jaga keluarga dia, mak dia, lepas tu anak buah dia, and then girlfriend dia pula kerja dekat tempat situ. Jadi dia cuba untuk bawa keluarga dia ni keluar daripada kepompong ataupun yang kata macam pekerjaan yang diwarisi, which is sepatutnya tak diwarisi pun, tapi disebabkan tu dia orang terpaksa lah menjalani kehidupannya tu. So watak yang dibawakan oleh lelaki ni tadi, Kim Nam Gil ni memang syarat lah. Sebab tu ada yang kadang sampai, ada yang kadang tak sampai. So sekarang ni kita nak tanya jugalah macam mana pula bahagian technical production dia, dan juga apakah mesej yang disampaikan ni sampai kepada kita lah yang menonton. Okay, aku ada tengok dia punya TBS, behind the scene macam mana. BTS lah, TBS tu tak BTS behind the scene, sorry BTS kau nak naik bas tadi. TBS tu mana Teluk Selatan. Okay, aku dah tengok dia punya behind the scene. Apa yang aku dapat info daripada diorang terpaksa melukis 800 lukisan semata-mata untuk deliver konsep filem ni. Lagi satu, tempat yang diorang buat tu adalah power plant yang diorang bina. Diorang bina sendiri power plant tu, tapi dengan bantuan CGI lah. Maksudnya mungkin ada serta-serta bangunan tu diorang bangunkan. Cuma bahagian-bahagian belakang tu, background tu mungkin dia ada sentuhan CGI lah. Okay, menarik. Rain? Dia create kan satu bangunan tu. Tapi dia create tu dah cantik lah. Cuma dia punya effect CGI tu ada serta-serta part yang still tak nampak real tau. Dia nampak sangat benda tu dia create. Aku tak tahu sebab cerita ni tahun bila, so mungkin dia punya sejarah punya power tak power lagi lah kot. 2016 movie ni dikeluarkan. Rasa dah lah kot, tapi mungkin tak tinggi. Tapi kalau kau tengok cerita-cerita dekat Korea lain pun yang generation ni, CGI dia memang tak power sangat lah kalau macam nak bandingkan dengan cerita Hollywood kan. Saya somehow saya setuju dengan pendapat Rain sebenarnya. Sebab sepanjang saya menonton movie ni, yang buat dia rasa, dia bukanlah nak kata nak titik beratkan sangat bahagian tu, tak lah. Tapi
antara part yang macam alah kan best kalau CGI dia real sikit, dia macam tu, dia ada rasa macam tu. Tapi yelah, kita pun nak claim banyak-banyak CGI Malaysia lagi lah, tak logik kan. So tapi as long as dia tak mencacatkan flow story, then it should be okay lah, macam tu lah. In term of message cerita ni, bagi saya suka dia meng-highlightkan message tentang korupsi, tentang perkara-perkara yang tidak amanah yang berlaku di pihak atasan. Bagi saya message tu antara message yang paling sampai lah. Selain korupsi adalah kerana birokrasi lah. Kalau kita tengok macam mana semua benda kita kena tanya orang atas. Kita tak boleh decide sendiri. Sebab padahal benda tu walaupun melibatkan nyawa, tapi still kena tanya orang atas. Macam ada satu situasi tu di mana diorang masih mementingkan power plant tu daripada memikirkan nyawa orang lain. So sebenarnya secara rangkumannya, benda ni adalah masalah komunikasi lah, dan juga masalah etika ketika bekerja. Kalau you anggap benda tu penting ketika tengah bekerja kan, maksudnya apa saja info yang result dia akan memberi kebaikan kepada organisasi, just bagi tahu je lah. You tak perlu nak simpan pun seorang-seorang kan. And then macam yang lain tu klise lah, sayangi keluarga, sahabat handai, tu semua klise. Berapakah rating yang korang berikan untuk movie ini? 1 sampai 10. Mungkin Aben nak start dulu. Saya bagi 7/10. 7/10. Rain? Aku bagi rating 8/10. Wah, sebab tu kau tengok 2 kali kan. Tapi Aku sama macam Rin, 8/10. so kalau aku sendiri untuk movie Pandora ni, aku bagi sama macam Afiq, 7/10. Kita pun nak rangkumkan juga, sebenarnya isu yang diangkat dalam cerita Pandora ni, kita sebenarnya boleh kaitkan lah dengan Malaysia sebenarnya. Macam kes yang baru-baru ni, kiranya bukanlah baru-baru ni, sebelum-sebelum ni pun ada je, disebabkan kerakusan manusia kan. Tak di-expose je. Ada tu tangan-tangan gaib. Tangan-tangan gaib ni dia memang berlaku sebenarnya. Contohnya macam kes yang baru-baru ni banjir kan. Lepas tu ramai yang tiba-tiba reveal sebenarnya kes banjir tu berlaku disebabkan kes pembalakan. So macam kecewa jugalah daripada situ, disebabkan kes pembalakan tu tadi orang lain yang menderita. Kebanyakannya macam rakyat-rakyat lah. Begitulah. Dan yang kalau nak relatekan balik dengan cerita daripada Pandora ni, diorang tak perlu pun nak buat nuklear tu kan. Sebenarnya banyak je sources lain untuk dapatkan energi. Kiranya macam nuklear energy ni adalah bukan pilihan utama lah. Kita ada banyak solar, kita ada tenaga biomass, kita ada angin. Okay gang, thank you so much for watching sampai habis. Dan jangan lupa untuk follow social media kita orang di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube untuk keep updated dengan konten-konten kita orang untuk korang semua. So terima kasih Rain, Syafiq dan juga Aben. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi ya. Okay, bye.